pagi sehingga 12.30 hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. 2023, bilangan unit rumah siap dibina tidak terjual berjumlah 26,286 unit dengan nilai 18.3 bilion ringgit berbanding bilangan unit rumah yang dilancar sebanyak 135,614 unit. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 5.3% dari segi jumlah unit dan penurunan sebanyak 0.6% dari segi nilai berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Bagi memastikan isu lambakan rumah tidak terjual dapat dikawal, kerajaan telah atau sedang melaksanakan beberapa tindakan seperti berikut. Pertama, melaksanakan pemetaan indeks rumah mampu milik berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah yang diperolehi daripada tinjauan laporan survey pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2022. Kaedah ini mengambil kira median pendapatan rakyat mengikut lokaliti berdasarkan kaedah gandaan median dengan izin median multiple. Pemetaan ini sebagai panduan kepada pemaju serta agensi penyedia perumahan bagi menetapkan harga jualan rumah di satu-satu lokaliti. Kedua, menggalakkan pemaju untuk melaksanakan kajian kebolehlassanaan atau feasibility study sebelum sesuatu pemajuan dilaksanakan bagi memastikan rumah yang dibina adalah berdasarkan kemampuan rakyat, seterusnya mengelakkan rumah tersebut tidak terjual. Dan ketiga, sedang membangunkan sistem analitis data raya BDA perumahan sebagai sumber rujukan berpusat bagi data perumahan. Bagi menjawab aspek berkaitan soal pembiayaan bagi menggalakkan pemilikan rumah di seluruh negara, kerajaan komited melalui inisiatif iBiaya di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP yang mana kerajaan memberi jaminan hak pembiayaan sehingga RM500,000 termasuk jumlah pembiayaan pokok, jaminan tempoh pengurangan gadai janji atau takaful gadai janji, yuran guaman dan yuran penilaian. Pembiayaan adalah terhad kepada rumah pertama, walau bagaimanapun pembiayaan ini tidak terhad untuk kediaman baharu sahaja tetapi termasuk juga rumah sedia ada atau rumah lelongan. Berdasarkan pengumuman ekonomi Banadi baru-baru ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, jumlah keseluruhan jaminan yang diberi oleh kerajaan telah meningkat kepada 10 bilion ringgit sepanjang tempoh pelaksanaan SJKP ini. Di sepanjang pelaksanaan mulai 2008 sehingga 30 September 2023, sebanyak 30,841 permohonan pinjaman bernilai 5.85 bilion ringgit telah diluluskan. Seterusnya, Kerajaan Madani melalui Belanjawan 2024 telah mencadangkan untuk menambah lagi 10 bilion ringgit jumlah jaminan bagi memanfaatkan 40,000 orang peminjam. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih, sejemput Libaran. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Menerusi laporan maklumat harta tanah NEPIK, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, terdapat 27,000 lebih unit rumah tidak terjual pada tahun 2022. Betul? Keseluruhan bernilai lebih kurang 18.31 bilion. Menerusi laporan tersebut, saya ingin mengetahui adakah terdapat sebarang libat urus yang telah dilaksanakan oleh kementerian bersama pemaju bagi menyelesaikan isu imbangan penawaran dan permintaan sebuah projek harta tanah sebagai langkah untuk memastikan tidak berlakunya lambakan rumah yang tidak terjual. Satu. Kedua, apakah terdapat sebarang kajian yang telah dilaksanakan oleh kementerian bagi membina rumah mampu milik mengikut julat harga yang bersesuaian untuk pembeli daripada golongan B40 dan M40? Terima kasih. Salam Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Libaran atas soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Bagi soalan pertama, sememangnya dari segi engagement ataupun proses libat urus antara pihak kumpulan daripada pemaju ataupun daripada pihak berkepentingan memang sentiasa ada ruang untuk dikemukakan. Yang mana yang disebut, seperti mana yang disebut tadi, data untuk rumah tidak terjual itu datangnya daripada NAPIK. Kerana sebab itulah di peringkat KPKT yang kami sebut tadi,
memang terdapat perancangan sebagai contoh untuk kita bina sistem big data analytics. Kerana maklumat yang ada berkaitan dengan industri perumahan majoritinya berada di luar KPKT. Kerana yang ada dalam kawalan kami adalah sebagai contoh melalui kelulusan daripada peringkat awal APDL. Tetapi proses jual beli itu berlaku antara pembeli dan juga pemaju yang tanpa direkodkan oleh kementerian kami. Maka sebab itu, sebagai contoh, data yang ada di bawah kawalan kementerian ini sekitar dalam 29%. Sementara the big bulk of data dengan izin yang Tan Sri, 64% itu berada di luar kawalan. Maka kita perlu himpunkan data-data ini untuk mengetahui dengan lebih mendalam. Menjawab soalan yang kedua, soal rumah mampu milik. Maka sebab itu, rumah mampu milik ini, takrifan yang kita guna pakai ketika ini standard across the board. Dengan izin iaitu 300,000 ke bawah dianggap sebagai mampu milik. Tetapi hakikatnya, rumah harganya banyak dipengaruhi oleh lokaliti. Kalau saya boleh sebagai contoh, kalau dibuat perbandingan antara bandar sebagai contoh Alostar, rumah mampu milik di sana berdasarkan median gaji itu sekitar RM170-180,000 harga rumah. Berbanding kalau di Shah Alam contohnya, harganya melangkaui RM300,000. Maka sebab itu, tujuan kita nak membina indeks pemetaan ini supaya rumah mampu milik itu bukan hanya digunakan satu acuan untuk kesemua, tapi juga bergantung kepada lokaliti yang juga bergantung kepada permintaan dan juga penawaran di sebuah kawasan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Saya jumpa Alostar. Terima kasih Datuk Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri sebab sebut Alostar tadi saya bangun untuk tanya soalan tambahan. Saya terima kasih, saya ucap terima kasih pada pihak kementerian kerana nak buat pemetaan indeks mampu milik itu satu inisiatif yang sangat baik. Soalan dia Tan Sri Speaker, kita dapati ada lebih daripada 20 agensi persekutuan dan negeri yang uruskan hal rumah ni, rumah mampu milik ni di negeri dan di persekutuan. Tadi pun Yang Berhormat Timbalan Menteri sebut ada banyak yang di luar bidang kuasa KPKT. Soalan ni, adakah kerajaan bercadang nak memusatkan inisiatif rumah mampu milik ni kepada satu agensi, gabungkan semua duduk dalam satu tempat? Yang pertama. Yang keduanya, mengenai kos pembinaan. Dia juga melibatkan kos pembinaan yang disebut Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Ada ketikanya kos pembinaan jadi tinggi kerana kadar keuntungan yang pemaju kenakan itu agak tidak munasabah. Contohnya aksesori dalaman rumah dimasukkan dalam kos pembinaan, sedangkan itu tak perlu untuk pembeli rumah mampu milik. Jadi adakah kerajaan berhasrat untuk mengawal kadar keuntungan yang pemaju akan tetapkan seperti mana yang bank negara kenakan kepada bank-bank? Dan yang ketiga, yang akhir sekali Tan Sri di-Pertua, tentang perkembangan akta sewaan kediaman. Saya difahamkan dah beberapa tahun tertangguh nak dibentang akta itu. Bagaimana prosesnya? Sekurang-kurangnya kalau ada akta itu dia boleh bantu orang yang tidak ada rumah ni untuk duduk di rumah sewa dan dikawal dengan akta sementara dia ada rumah yang dia mampu milik. Terima kasih Tan Sri di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya tersebut pula nama Alostar dia muncul. Jadi untuk soalan yang pertama, sememangnya di peringkat KPKT ini dalam soal menguruskan rumah mampu milik, kami adalah agensi yang mengumpulkan semua maklumat yang sedang dibina ataupun dalam perancangan dalam soal rumah mampu milik. Kalau mengikut dari segi dasar dalam pembinaan rumah itu sendiri, ada perkara sebenarnya di bawah kuasa pusat atau persekutuan dan banyak juga sebenarnya terletak di bawah negeri. Sebagai contoh, dalam penetapan soal kuota dan sebagainya itu dikawal oleh pihak negeri. Maka sebab itu dari segi rasionalnya untuk ini adalah soal dasar, tapi saya nampak rasional kenapa kerajaan selama ini membenarkan setiap pihak yang ada keupayaan untuk memainkan peranan bagi menampung keperluan rumah mampu milik tadi. Kerana kalau dilihat tadi memang ada negeri-negeri yang menawarkan program khusus untuk rumah mampu milik. Contohnya di wilayah kita tahu ada rumah WIP. Di Selangor ada rumah Selangorku. Di Johor kita ada rumah mampu milik Johor. Sementara negeri-negeri lain dia mungkin ada package yang lebih kecil dan sebagainya. Maka perkara itu ada juga yang berlaku pencapaian, ada juga yang berlaku permasalahan yang kita perlu rungkaikan.
Bagi perkara yang kedua, soal bagaimana sama ada kerajaan boleh mengawal soal harga kos yang dikatakan tinggi itu dari segi contohnya berkaitan dengan fitting dan sebagainya. Bagi pandangan saya dalam soal mengawal kos ini terdapat beberapa kategori. Kalau secara generalnya mungkin ada 3. Pertama adalah kos tanah itu sendiri. Ini banyak bergantung kepada lokaliti. Yang kedua adalah kos pembinaan yang disebut Yang Berhormat tadi. Dan yang ketiga adalah kos compliance dengan izin, iaitu kos untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agensi ataupun syarikat pembekal dan sebagainya. Jadi untuk bagaimana pendekatan yang boleh dibawa ketika ini, bagi pandangan saya ketika ini, paling penting adalah supaya lebih telus, lebih industri ini lebih terbuka supaya kita tahu di mana segala kos itu yang menjadi punca kepada kenaikan ataupun harga rumah yang begitu mahal atau dan sebagainya. Maka sebab itu mengenal pasti punca di mana kos yang berlaku dan bagaimana untuk kita kurangkan, dan juga keterbukaan itu bila ada perbandingan, maka diharapkan dalam keadaan industri perumahan ini adalah terbuka kepada pemaju. Kerajaan hanya ada beberapa usaha untuk menampung jumlah binaan rumah mampu milik, tapi ini adalah market driven industry dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua. Maka hasratnya supaya biarlah lebih terbuka dan kita mengurangkan kesan-kesan yang memberi beban kepada pembeli dalam soal rumah perumahan projek yang sakit ataupun terbengkalai. Dan dengan izin Tan Sri Yang Pertua, persoalan yang terakhir, soal atas sewaan kediaman ini, memang dulu kerajaan sebelum ini pun pernah cuba membawa atas kediaman sewaan, terutamanya ketika ketika musim pandemik COVID-19, tetapi berlaku tentangan ataupun bila proses libat urus itu berlaku, ada bantahan yang agak ketara dalam soal menentukan pihak mana yang bertanggungjawab dan sebagainya. Maka sebab itu bila kerajaan baru ambil alih, memang kami teliti balik rancangan yang ada dan juga cuba mencari ruang untuk diangkat sekali lagi dengan melakukan beberapa pindaan yang agak major. Cuma perkara itu juga bergantung sama ada bagaimana di pihak proses libat urus ini, berapa pantasnya yang boleh kita mendapatkan maklum balas dan juga persetujuan daripada pihak berkepentingan ini supaya akhirnya hak daripada pihak penyewa itu dilindungi, hak daripada tuan punya juga kita kena pastikan ada dilindungi juga, tetapi yang paling penting dari soal kemampuan kepada rakyat itu yang kita kena lihat jugalah supaya dari segi harga rumah dan juga harga sewaan itu munasabah dengan keadaan kita di negara ini. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, terima kasih. Tan Sri. Saya jemput satu sikit aja. Tak boleh dah ya. Ini dah panjang lah. Saya jemput Dr. Halimah binti Ali Kapar. Terima kasih Tan Sri Speaker. Pakai maflar, berhati wajah. Kapar, soalan kapar nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kapar. Bagi tujuan menotahkan kemiskinan Tegar, data yang diguna pakai adalah pada tarikh 31 Januari 2023, iaitu seramai 126,372 KIR. Data ini telah dikunci sebagai log figure kumpulan saksar bagi tujuan pelaksanaan dan pemantauan program. Sehingga 31 Oktober 2023, seramai 77,288 KIR didapati masih kekal berada dalam kategori miskin tegar, menjadikan peratus penurunan sebanyak 38.8% yang berhormat. Bagi Parlimen Kapar pula, data yang dikunci pada tarikh 31 Januari 2023 adalah seramai 261 KIR sehingga 31 Oktober 2023. Seramai 169 KIR didapati miskin kekal berada dalam kategori miskin tegar, menjadikan peratus penurunan iaitu KIR di kapal sebanyak 35.2% menurun. Dengan adanya sistem ikasih
Yang Berhormat, ini memberi ruang kepada semua agensi pemberi bantuan yang terlibat dalam program pembiayaan kemiskinan mengakses data dan maklumat kemiskinan yang sama di peringkat persekutuan dan negeri. Selain itu, setiap kementerian dan agensi juga bertanggungjawab untuk mengemaskini maklumat bantuan yang telah disalurkan di dalam sistem IKASIS secara konsisten. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Kapar. Terima kasih Terima kasih Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya nak clarify lah sebab saya dapat jawapan daripada Menteri Ekonomi ni 9 November baru lagi Speaker mengenai PGK yang digunakan untuk miskin tegar ini, dan di sini dia kata PGK 2022 insiden miskin tegar pada peringkat nasional 0.2% meliputi 18,000 isi rumah, manakala miskin 6.2% merangkumi 488,000 isi rumah. Saya cek dalam laporan DOSEM mengenai kapar ini. Kalau mengikutkan 2022 sampai 2022 saja, grand total di kapar 1,293 2022. Hari Jumaat lepas saya baru berjumpa dengan Lembaga Zakat Selangor, di mana saya diberitahu oleh Lembaga Zakat Selangor di mana 5,000 lebih asnaf fakir miskin. Bila sebut asnaf fakir miskin, maknanya mereka ni memang dah miskin. Ya? Dan mereka ni, yang Lembaga Zakat Selangor ni, statistiknya adalah orang Muslim saja. Yang saya sebut ini tadi keseluruhan, semua campur. Jadi sepatutnya mereka 5,000 lebih ni dah automatik sepatutnya layak didaftar di dalam IKASIS. Jadi soalan saya, boleh tak dikatakan padu akan bermula Januari 2024 ya. Boleh tak yang ada dalam asnaf lembaga zakat ni automatik didaftarkan supaya mereka ni berdaftar di bawah IKASIS. Jadi angkanya akan lain. So soalan selanjutnya ialah apakah program khusus inisiatif pendapatan rakyat yang telah dilaksanakan serta sedang dirancang untuk Parlimen Kapar, serta berapa kabilangan penerima manfaat? Yang kedua, apakah bentuk penyelarasan yang dibuat dari segi bantuan kepada golongan miskin dan miskin tegar mengambil kira cabaran pemutihan data dalam sistem IKASIS serta sistem pangkalan data utama padu yang akan digunakan pakai kelak? Terima kasih Tan Sri Speaker. Sila Menteri. Itu Yang Berhormat Tan Sri. Untuk yang jumlah 5,000 lebih itu dah dynamic. Bermaknanya setiap penduduk boleh register bulan ni setakat ni. Tetapi kita lock figure tu Yang Berhormat dari untuk kapal saja. Yang dynamic tu dia akan menurun, dia akan menaik. Semua rakyat dan penduduk akan register di pejabat daerah dan sebagainya. Speaker, Bagi Menteri, boleh tak automatik masukkan sekali terus dalam sistem kerajaan? Kita dengan sedaya upayalah kapal untuk menjurus kepada seperti mana sasaran kita. Jadi kalau nak kapal, saya menjawab dengan securus dengan terperinci untuk beri kegunaan kapal. Terima kasih. Baik, saya jemput Pasir Gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya, Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah sistem IKASIS sekarang lengkap? Adakah usaha untuk menambah baik sebarang kelemahan sekiranya ada, seperti golongan miskin yang tercicir pada sistem tersebut? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih kawan saya Pasir Gudang. ICU JPM adalah bukan agensi pemberian bantuan, sebaliknya adalah custodian, Yang Berhormat Pasir Gudang, custodian kepada sistem IKASIS. Bermaknanya simakan selang data keperluan data oleh kementerian agensi pemberian bantuan akan sentiasa dibekalkan berdasarkan kepada permohonan yang diterima. Dalam data hasil daripada simakan selang dan dikongsikan kepada agensi pemberian bantuan terlibat untuk langkah-langkah intervensi kita, seperti mana bantuan tunai dan kebajikan, dan peningkatan pendapatan dan kemahiran serta pendidikan. Antara program juga Yang Berhormat Pasir Gudang yang
kementerian atau kerajaan kita menjalankan pelbagai kementerian bagi tujuan pembesmian kemiskinan. Satu daripadanya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melalui program perumahan rakyat termiskin dan sebagainya. Yang kedua, Kementerian Kesihatan dalam program PK 4B40. Jadi data ini saya ingat dari semasa kita updatednya dengan lebih baik supaya rakyat B40 dan rakyat kemiskinan di seluruh negara dapat diturunkan dalam kemiskinan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Datuk Muhammad Bakhtiar bin Wan Cik Balik Pulau. Terima kasih Speaker. Soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Pak Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman ahli yang berhormat, perancangan dan pembangunan Kuala Lumpur adalah berdasarkan plan pembangunannya iaitu plan struktur dan plan tempatan selaras dengan peruntukan Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982 iaitu Akta 267 yang menggariskan strategi dan dasar untuk pelbagai sektor serta zon guna tanah dan intensiti pembangunan setiap lot. Perancangan yang dibuat ini mengambil kira daya tampung termasuklah kemampuan peningkatan infrastruktur dan utiliti serta penyediaan keperluan kemudahan masyarakat sesuatu kawasan. Perancangan Kuala Lumpur juga turut mengambil kira komitmen global terutamanya matlamat pembangunan mampan ataupun dengan izin Sustainable Development Goal atau SDG. Dalam hal ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa hari lalu telah meluncurkan plan struktur Kuala Lumpur 2040 iaitu PSKL 2040 bagi menggantikan plan struktur Kuala Lumpur 2020. PSKL 2040 ini bertujuan menterjemah wawasan jangka panjang dengan visi bandar untuk semua di mana ia merupakan rangka tindakan komprehensif yang mengambil kira perubahan semasa dan masa hadapan seperti perubahan iklim, ekonomi, demografi, gaya hidup dan infrastruktur Kuala Lumpur mendepani persaingan antarabangsa pada abad ke-21. Dari segi peningkatan trafik akibat pertumbuhan penduduk, pembangunan-pembangunan baru yang dicadangkan adalah tertakluk kepada hasil kajian impak trafik ataupun dengan izin Traffic Impact Assessment, the TIA. Kajian tersebut merangkumi antara lain dapatan tahap perkhidmatan jalan ataupun dengan izin Level of Service or LOS masa kini dan unjuran trafik masa hadapan. Hasil daripada unjuran trafik masa hadapan, penambahbaikan infrastruktur akan disyorkan. Selain itu, DBKL mengadakan perancangan lalu lintas yang lebih menyeluruh dan bersepadu sebagai inisiatif penyelesaian jangka masa panjang bagi menangani masalah kesesakan. DBKL juga memberi tumpuan kepada pembangunan pengangkutan awam yang mesra pengguna, efisien dan mudah akses bagi mencapai sasaran 70% penggunaan pengangkutan awam menjelang tahun 2040. Di antara usaha-usaha yang telah dilaksanakan adalah seperti perkhidmatan bas Go KL, laluan khas bas, laluan bicycle, laluan pejalan kaki dan akses maklumat laluan perkhidmatan bas semasa melalui aplikasi digital. Bagi menangani isu-isu berkaitan alam sekitar, tindakan menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar neutral karbon menjelang tahun 2050 telah pun diterjemah melalui Plan Induk Masyarakat Rendah Karbon 2030 serta komitmen terhadap perubahan iklim melalui Plan Tindakan Iklim 2050. Ini merangkumi inisiatif seperti penanaman pokok sebanyak sejumlah 1 juta sebelum tahun 2025. Juga perkhidmatan bas Go KL pada masa ini menggunakan bas-bas elektrik dan juga menyediakan lebih laluan bicycle.
Bagi menangani isu pertempatan dan perumahan, DBKL telah memulakan projek perumahan yang dikenali sebagai rumah majlis ataupun dengan izin council homes berkeluasan minimum 750 kaki persegi seunit di atas tapak-tapak milik DBKL untuk disewakan kepada warga Kuala Lumpur yang berkelayakan pada kadar sewaan yang lebih rendah berbanding kadar pasaran untuk suatu tempoh sewaan tertentu. Pada tahun 2022, Council Homes di Sungai Udang, Segambut, Kuala Lumpur telah siap dibina dengan menelan jumlah atau belanja sebanyak RM348.5 juta. Council Homes ini menawarkan 1,251 unit kediaman untuk disewa pada jumlah penyewaan sebanyak RM850 sebulan. Selain itu, terdapat 3 lagi projek Council Homes yang sedang dibina iaitu di Jalan Selimang, Bandar Tun Razak sebanyak 702 unit, Bandar Baru Sentul sebanyak 168 unit dan Taman Desa Seputih sebanyak 1,175 unit. Sewa untuk Council Homes yang tersebut selain daripada di Sungai Udang pada masa ini masih belum ditentukan. Selain itu, dalam hal ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada pertengahan tahun ini telah turut mengumumkan konsep kejiranan madani di ibu negara bagi membantu dalam penempatan kumpulan berpendapatan pertengahan M40, B40 dan rentan miskin di Kuala Lumpur. Tuan Yang Bertuah, kesemua inisiatif ini mencerminkan komitmen dan keprihatinan Kerajaan Perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan pembangunan di Kuala Lumpur dilaksanakan secara mampan dan segala cabaran yang dihadapi ditangani secara efektif dan holistik. Terima kasih. Baik, saya jemput balik pulau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Perdana Menteri yang memberi jawapan secara komprehensif mengenai persoalan saya. Soalan tambahan saya ialah mengenai isu miskin bandar dalam perumahan awam. Kita dengar tadi jawapan daripada Perdana Menteri yang kita sudah berjaya menyediakan banyak perumahan awam untuk golongan miskin bandar dan Lembah Kelang juga menaksikan pembangunan vertical housing ataupun perumahan awam yang pesat sebab Lembah Kelang banyak peluang pekerjaan. Walau bagaimanapun kerajaan sebelum ini dia mengabaikan pembangunan infrastruktur fizikal dan khususnya dalam pembangunan sosial dalam komuniti perumahan awam. Jadi secara tidak langsung memberi impak kepada taraf hidup mereka. Jadi pendekatan sebelum ini berbentuk superficial dan gagal menangani punca masalah yang melanda golongan B40. Jadi apakah kelainan kerajaan madani sekarang ini yang dirancang untuk menangani isu ini secara serius? Ya, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan inisiatif-inisiatif kerajaan sekarang untuk menyediakan perumahan awam bagi golongan miskin. Seperti yang saya katakan tadi, banyak inisiatif telah pun diambil untuk menambahbaikkan inisiatif-inisiatif dulu. Seperti konsep kejiranan madani yang baru diumumkan, ini akan seperti yang saya katakan tadi adalah bagi tujuan mensasar kepada golongan pertengahan M40, B40 dan rentan miskin di Kuala Lumpur. Ini telah pun baru diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pada masa ini terdapat beberapa residensi yang telah pun dikenal pasti walaupun masih dalam kajian dasar. Dan residensi ini akan menyediakan di masa depan rumah-rumah awam bagi golongan miskin di beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan ini juga akan menyediakan infrastruktur dan juga kemudahan-kemudahan awam yang lebih efektif bagi golongan tersebut dan ini akan diumumkan dengan secara lebih mendalam dalam masa yang terdekat.
Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Baik, saya jemput Kanga. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri, Timbalan Menteri. Jadi PSKL 2040 merupakan satu plan yang agak menarik dalam menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya bertaraf dunia. Cuma saya ingin memohon penjelasan Menteri, Timbalan Menteri, apakah tindakan ataupun usaha-usaha yang akan dibuat untuk mengatasi masalah banjir kilat di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan masalah banjir kilat, seperti yang saya katakan terlebih dahulu, PSKL 2040 ini konsepnya adalah bagi menggantikan PSKL 2020. Dan dalam PSKL 2040 ini, ianya merupakan tindakan komprehensif yang mengambil kira perubahan semasa dan masa hadapan seperti perubahan iklim, ekonomi, demografi, gaya hidup dan infrastruktur Kuala Lumpur. Sejadi isu banjir kilat yang juga tergolong di bawah, yang boleh dikatakan tergolong di bawah perubahan iklim, juga telah pun diambil kira secara komprehensif dalam PSKL 2040 tersebut. Dan dalam masa terdekat, inisiatif yang lebih teliti juga akan diumumkan dari segi itu. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Baik, saya jemput Tuan Wan Hassan bin Muhammad Ramli, Dungun. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan nombor 4. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dungun di atas soalan Tan Sri Yang Dipertua untuk menjawab berkenaan dengan perancangan kementerian, ya, perlu difahami ataupun kita terangkan apa yang dimaksudkan dengan masalah kekurangan bekalan Yang Berhormat Dungun, ya. Sebab masalah kekurangan bekalan ini barulah kita, apabila kita tahu punca dan kita tahu apa dia yang dimaksudkan, barulah kita boleh menyusun perancangan dan juga strategi, ya, bagaimana kita nak mengatasinya. Contoh, ya, sama ada masalah kekurangan bekalan itu berpunca di peringkat pengeluaran. Contoh, kita ada bahan mentah yang kita import. Jadi mungkin ada masalah dari sudut pengeluaran. Kalau dari sudut pengedaran pula macam mana? Kalau bulan lepas kita ada masalah transporter yang mogok, ya, jadi di sudut pengedaran mungkin ada masalah pula dari segi kekurangan bekalan. Ketika itu ada masalah kekurangan bekalan gula di Terengganu contohnya. Mungkin juga keadaan berlaku aktiviti sorok, ya. Kalau kadang-kadang ada dengar nak naik harga satu-satu barang kawalan, itu mungkin berlaku aktiviti sorok. Kemudian berlaku ketirisan, itu juga antara perkara yang memungkinkan masalah kekurangan bekalan, contohnya minyak masak. Seterusnya masalah ini kadang-kadang orang kata masalah bekalan tapi sebenarnya bukan. Contohnya apabila seorang pengguna itu datang ke pasar raya, dia datang pada ketika rak-rak itu kosong, ya, belum sempat dipenuhi rak itu oleh pekerja, dan kemudian dia heboh satu dunia mengatakan bahawa ada masalah kekurangan bekalan. Sedangkan apabila kita siasat dalam supermarket pada waktu yang lain, memang ada barang tersebut, dan kadang-kadang dia pergi 2-3 hari tapi supermarket yang tak ada, tapi supermarket keliling tu ada. Jadi itu antara masalah kalau kita nak define kekurangan bekalan. Tapi Tan Sri Yang Dipertua, kita define krisis itu apabila pengeluarannya kurang daripada keperluan. Apabila pengeluarannya kurang daripada keperluan, itu barulah kita kata masalah kekurangan bekalan yang betul-betul masalah kekurangan bekalan, ya, yang bukan bersifat sehari dua dan sebagainya, ya. Saya bagi contoh, pada tahun lepas ada satu ketika pada hujung bulan Oktober dan awal bulan November, kita berhadapan dengan krisis telur, di mana telur memang tak ada dalam pasaran. Dan pada ketika itu telur
yang seharusnya 80% grade kawalan dan 20% grade-grade lain itu tidak berada dalam pasaran. Itu ada yang dimaksudkan dengan masalah kekurangan bekalan. Jadi strateginya berpandukan kepada apa punca masalah itu, ya, Yang Berhormat Dungun. Jadi saya teruskan, Tan Sri Yang Di-Pertua, berkenaan dengan bahagian yang kedua, apabila apa dia yang boleh dilakukan oleh pihak kementerian berkenaan dengan masalah kenaikan harga barang. Yang Berhormat Dungun, kementerian ada punca kuasa untuk akses kepada maklumat dan data harga-harga di setiap rantaian bekalan. Maksudnya kita boleh tahu harga pengeluaran, kos pengangkutan dan sebagainya, sehinggalah kos di peringkat peruncit. Sekiranya didapati ada berlaku pencatutan, maka Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan boleh digunakan. Kita juga boleh menggunakan Akta Kawalan Bekalan sekiranya ada berlaku aktiviti menyorok. Kita juga boleh menggunakan Akta Perlindungan Pengguna, ya, kalau sekiranya didapati harga yang dipamerkan itu melebihi daripada harga yang sewajarnya. Ya, seperti kadang-kadang dalam sistem lain, di rak lain, ya. Jadi ini antara akta-akta yang kita boleh gunakan dan kita boleh mengira daripada peringkat pengeluaran di sepanjang rantaian bekalan itu sehinggalah ianya berada di pasar-pasar. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Dungun. Terima kasih Timbalan Menteri. Bila kita bicara tentang rantaian bekalan, maka asasnya ada 4: pembekal, pemborong, peruncit dan akhirnya pengguna atau dalam masalah ini rakyat. Kemudian bila kita bicarakan tentang rakyat sebagai pengguna akhir, dua perkara. Rakyat nak dapatkan secara mudah dan murah, yakni mudah diperolehi dan harga berpatutan. Soal kembali kepada pembekal, pemborong atau peruncit, ada dua. Satu, pemberi perkhidmatan. Yang kedua, yang mengambil kesempatan. Inilah yang rasanya kementerian perlu lihat kepada adakah benar pelibatan kartel yang memanipulasi harga pasaran. Jadi kalau ada, kerajaan hendaklah memainkan peranan mengembalikan kembali kepada pemberian perkhidmatan di pihak pembekal, pemborong dan juga peruncit. Jadi saya harap hukuman yang lebih tegas dikenakan kalau ada yang pemberi perkhidmatan ini mengambil kesempatan. Mohon penjelasan. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Dungun. Tan Sri Yang Di-Pertua, seperti yang saya katakan tadi bahawa kita ada akses, ya, kepada harga di setiap peringkat rantaian bekalan tersebut. Maka saya ada satu lagi akta yang saya tak sebut tadi, iaitu Akta Persaingan. Jadi Akta Persaingan ini juga boleh digunakan sekiranya didapati ada aktiviti kartel yang berpakat untuk menaikkan harga satu-satu barangan yang boleh menaikkan harga barangan kawalan. Contohnya makanan ayam. Ya, memang ada kes yang disiasat berkenaan dengan makanan ayam dan boleh dikenakan tindakan sekiranya didapati betul berlaku pakatan kartel itu untuk menaikkan harga barang kawalan. Terima kasih Yang Berhormat Dungun. Baik, saya jumpa Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri atas penjelasan lebih awal tadi. Tapi yang nak saya bangkitkan adalah yang terkait dengan satu masa dulu 6 pasaraya yang menawarkan diskaun, ya, kepada pengusaha-pengusaha dan peniaga yang menyediakan menu rahmah, ya, dan terdapat banyak premis yang terlibat dalam hal itu. Dan terkait dengan itu, KBDN menawarkan satu apa yang diistilahkan sebagai merintis satu seperkenal kad diskaun, ya, khas menu rahmah. Saya ingin tahu apakah status, ya, dan kedudukannya hari ini, apakah hasilnya dan apakah ia akan dilanjutkan atau dengan apapun perpindahan dan perubahan untuk meneruskan satu kebaikan ini. Terima kasih Tan Sri. Silakan Menteri. Terima kasih Kuala Selangor. Saya dah jawab sebenarnya semalam dalam penggulungan, tapi tak apa saya ulang berkenaan dengan kad insentif menu rahmah ini. Kita telah lancar pada 2 hari bulan 11, ya, dan setakat ini kad insentif menu rahmah ini sudah ada dalam lebih kurang 43 permohonan.
dan kita yang menawarkan menu rahmah ada dalam 2,800 lebih ya pada ketika ini, dan kita buka kepada pendaftaran baru yang menawarkan menu rahmah untuk mendapat insentif kad diskaun ini. Ada 6 pasaraya yang terlibat ya, dan mereka menawarkan diskaun sehingga 40%, ada yang SKU-nya beratus, ada yang SKU-nya berpuluh. Jadi itu status, dan insya-Allah akan dilancarkan pada ujung bulan ini, awal bulan depan, dan selepas itu insya-Allah menu rahmah diharapkan akan dapat berterusan tanpa bajet daripada kerajaan, tapi dengan kerjasama rakan-rakan strategik kita yang sekarang ni ada 6 pasaraya, insya-Allah akan bertambah lagi, dan kita harap ia dapat memastikan sustainability program menu rahmah ini. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Baik, terima kasih. Saya jemput Komandan Nordin bin Ahmad Ismail. Terima kasih Yang Di-Pertua Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Lumut atas soalan dikemukakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, Kementerian Pertahanan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia atau JEF sentiasa memberikan keutamaan terhadap aspek kebajikan veteran ATM tanpa mengira veteran sama ada berpencen ataupun tidak berpencen. Dalam hal ini, kemudahan perubatan kepada veteran ATM berpencen dan orang tanggungan yang layak diuruskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala bagi veteran ATM tidak berpencen dan orang tanggungan yang layak diuruskan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera merangkumi perkhidmatan seperti berikut, iaitu permohonan pembayaran balik pembelanjaan perubatan, contohnya hemodialisis, ubat, kanta mata, alat pendengaran, alat implan dan seumpamanya. Rawatan kecemasan di hospital ataupun klinik swasta, rawatan di Institut Jantung Negara, bantuan peralatan pesakit seperti kursi roda, katil dan seumpamanya, dan tuntutan bayaran perjalanan perubatan veteran. Sejak tahun 2020 sehingga kini, kerajaan telah membelanjakan sebanyak 378.8 juta bagi menampung keperluan perubatan veteran ATM sama ada veteran berpencen maupun tidak berpencen. Untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, pecahan perbelanjaan adalah seperti pada tahun 2020, 78.8 juta dibelanjakan, tahun 2021 111.5 juta, tahun 2022 105 juta, dan tahun ini sehingga kini sebanyak 83.5 juta telah pun dibelanjakan. Dan kerajaan akan sentiasa komited dalam menyediakan peruntukan perubatan yang mencukupi bagi memastikan veteran Angkatan Tentera sama ada berpencen ataupun tidak berpencen itu sentiasa diberikan keutamaan. Itu saja jawapan. Okay, sila-sila Lumut. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Soalan tambahan saya untuk makluman Yang Berhormat Timbalan Menteri, veteran berpencen nak buat tuntutan dah terasa macam dianaktirikan, kerana kita tahu Jabatan Hal Ehwal Veteran menguruskan semua hal-hal veteran. Soalan saya, adakah pihak MINDEF berusaha untuk mendapatkan semula peruntukan tersebut bagi pihak JEF menguruskan agar veteran berpencen tidak terasa dianaktirikan? Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Lumut atas persoalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, seperti mana yang saya maklumkan tadi, memang di Jabatan Hal Ehwal Veteran, veteran berpencen, segala urusan dari segi kesihatannya diuruskan oleh Kementerian Kesihatan. Yang tidak berpencen itu di bawah Jabatan Hal Ehwal Veteran. Tetapi kita di kementerian, sepanjang kita mengadakan pertemuan bersama dengan Persatuan Veteran dan juga veteran kita, memang ada dibangkitkan tentang kelewatan daripada mereka mendapatkan kembali bayaran perkhidmatan dan sebagainya, ataupun bayaran pembelian peralatan kesihatan seumpamanya. Jadi di pihak Kementerian Pertahanan kita dah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Kesihatan, dan Kementerian Pertahanan pun sudah mencadangkan beberapa perkara yang terkait dengan pengurusan Jabatan Hal Ehwal Veteran, dan juga terkait juga dengan perbelanjaan ataupun bajet negara. Sebab itu kita tahu bahawa bajet kesihatan ada di Kementerian Kesihatan kebanyakannya. Sebab itu kita berbincang dalam soal ini, dan Kementerian Kesihatan pun sudah memberikan maklum balas, dan saya fikir ada 3 pihak, Kementerian Kesihatan,
Jabatan Hawai Veteran dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi kalau tiga pihak ini kita melihat sama ada kita perbaiki proses ataupun kita perbaiki tanggungjawab itu sendiri di Jabatan Hawai Veteran. Itu saja jawapan. Saya jemput Betul Pahat. Boleh Menteri jelaskan apakah proses semasa dalam usaha kerajaan dalam membantu atau menjadikan veteran-veteran Malaysia ini sebagai jurulatih PLKN? Memanglah kalau kita lihat walaupun terima kasih kepada Yang Berhormat atas persoalan yang dikemukakan, walaupun persoalan itu tidak terkait dengan isu ini, tetapi suka saya menjawab bahawa memanglah kita di Kementerian Pertahanan ini buat masa ini apa saja aspek yang melibatkan Kementerian Pertahanan itu, sama ada dari segi industri, sama ada dari segi latihan, semua veteran akan kita sedaya upaya memanfaatkan veteran Angkatan Tentera kita. Sebab itu kalau kita lihat dari segi latihan, veteran bukan sahaja terkait pada PLKN, hatta kepada Kementerian Belia dan Sukan juga ada juga melibatkan veteran Angkatan Tentera. Sebab itu kalau kita lihat veteran-veteran kita yang masih muda ini, memang kita pergunakan upaya mereka, termasuk seperti mana persoalan tadi dalam program latihan khidmat negara itu sendiri. Sikit aja Tan Sri. Tan Sri. Datuk Ahmad Amzad bin Muhammad. Tan Sri Speaker. Sikit. Tak boleh. Sikit aja. Tak apa. Masih jawab. Sikit aja Tan Sri. Bagilah peluang. Saya dah jemput dah tadi. Sikit aja. Datuk Amzad. Tan Sri. Kuala Terengganu. Bagilah sekejap. Ini kepentingan veteran ni. Semua kepentingan. Semua soalan ni kepentingan rakyat. Saya jemput dah. InsyaAllah lain kali. Silakan Kuala Terengganu. Timbalan Menteri ya jumpa kejap. Boleh jumpa kat luar. Tan Sri, soalan saya nombor 6. Ya. Silakan Menteri. Selamat pagi dan terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman alih yang berhormat, Pelan Hala 7 Teknologi Bahan Termaju Negara 2021-2030 telah dibangunkan sebagai panduan kepada agensi kerajaan, badan pelaksana dan industri bagi memperkukuhkan ekosistem inovasi bahan termaju tempatan dan memandu Malaysia ke arah negara berteknologi tinggi dengan memberi fokus kepada 4 bahan termaju di mana Malaysia yang mempunyai kelebihan perbandingan daripada segi bahan mentah dan kepakaran tempatan. Unsur nadir bumi atau REE telah dikenal pasti sebagai salah satu bahan termaju yang akan memberi potensi pasaran kepada pemain industri selain daripada grafin, nitinol dan polimer selulosa berhablur mikro. Ini adalah kerana saiz pasaran REE global telah mencecah 5.6 bilion US dollar pada tahun 2021. Permintaan kepada kenderaan elektrik yang memerlukan penggunaan unsur nadir bumi bagi menghasilkan magnet menyebabkan lonjakan kepada keperluan unsur berkenaan. Sehubungan dengan itu, MOSTI telah mengenal pasti 5 perspektif utama untuk membangunkan ekosistem teknologi bahan termaju termasuk REE iaitu melalui pembiayaan dan kewangan, pembangunan infrastruktur, penetapan peraturan dan penggubalan dasar, peningkatan kemahiran dan pengembangan bakat serta pembangunan teknologi. Penubuhan National Advanced Materials Consortium atau NAMC akan bertindak sebagai hub perhubungan untuk pembangunan perniagaan, mewujudkan rangkaian dan libat urus di antara pemegang taruh. Manakala Agensi Nuklear Malaysia akan memainkan peranan untuk menyediakan teknologi dan infrastruktur bagi pembangunan unsur nadir bumi untuk ekosistem huluan dan pertengahan. Nuklear Malaysia turut bekerjasama dengan pelbagai jenis institusi yang lain bagi memperkasakan lagi aktiviti RDCNI. Konsolidasi pusat kecemerlangan bahan termaju di seluruh Malaysia melalui perkongsian pintar infrastruktur fizikal dan digital serta penubuhan satu bank data industri bahan termaju yang boleh diakses oleh semua pihak akan menyokong pembangunan industri tempatan dalam bidang REE. Sekian, terima kasih. Sila Kuala Terengganu.
Tadi saya ada mendengar jawapan Yang Berhormat yang menyebut tentang peranan agensi nuklear Malaysia dalam penyediaan teknologi dan infrastruktur untuk ekosistem huluan dan pertengahan. Kalau boleh saya mendapat maklumat lebih lanjut tentang jenis-jenis penyelidikan yang sedang dilakukan oleh agensi nuklear berhubung dengan unsur nadi bumi. Adakah ada sebarang hasil produk REE yang sedang dihasilkan? Apakah ada sebarang kerjasama lain yang membabitkan institusi pengajian tinggi ataupun negara lain di dalam membangunkan industri ini? Ini adalah penting bagi memberikan keyakinan terhadap keupayaan pakar tempatan dalam industri REE. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Setakat ini ada 3 kajian dan produk yang telah dihasilkan oleh Nuklear Malaysia. Antaranya yang pertama, penghasilan bahan atau produk titanium dioxide yang boleh dibangunkan sebagai bahan bagi pembangunan sel bahan api ataupun fuel cell, di mana produk ini sedang diuji dan akan diverifikasi supaya boleh digunakan pakai oleh pemain industri dalam negara seperti pembuatan cat serta solar panel. Yang kedua, produk mineral trisodium phosphate yang dihasilkan daripada unsur nadir bumi monazite dan xenotim pula yang berpotensi untuk kegunaan rawatan dan kondisoil tanah dalam sektor pertanian. Dan yang ketiga, penyelidikan dan pembangunan semikonduktor pengesan radiasi menggunakan unsur gadolinium yang berpotensi sebagai pengimejan neutron bagi kegunaan industri dan kesihatan, di mana masih di peringkat kajian Nuklear Malaysia. Bagi pembangunan industri REE yang dikaitkan oleh YB Kuala Terengganu sebentar tadi, ada projek R&D yang turut dilaksanakan dengan pelbagai pihak, seperti contoh yang pertama, kerjasama dengan MITE di dalam kajian mengenai Local Advanced Material Industry and Research Landscape ataupun Rare Earth Element as Future Advanced Material. Yang kedua, dengan Perbadanan Menteri Besar Perak berkaitan unsur nadir bumi, di mana setakat ini ada projek yang sedang berjalan di Gerik. Yang ketiga, kerjasama teknikal bersama syarikat UMW. Dan yang keempat, projek kerjasama teknikal dengan syarikat Petra Perintis Sendirian Berhad, Green Snow Technology Sendirian Berhad, SMA Berkat Sendirian Berhad dan Evin Engineering Services Sendirian Berhad untuk mengenal pasti kebolehberadaan unsur nadir bumi di negeri-negeri yang berkaitan. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Paya Besar. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Terima kasih Yang Hormat Timbalan Menteri. Saya meneliti ucapan Yang Hormat Timbalan Menteri tadi. Maknanya Malaysia mempunyai usaha untuk membangunkan industri bahan termaju. Persoalan saya kepada Yang Hormat Timbalan Menteri, kita dah bangunkan ekosistem grafin daripada palm kernel. Maknanya kita ni the largest oil productions. Jadi kita palm kernel tu kita gunakan untuk grafin. Persoalan saya kepada Timbalan Menteri Tan Sri, bagaimana pula nikel titanium yang kita kenali sebagai nitinol? Yang Berhormat Timbalan Menteri sebut sikit di pasal nitinol. Saya nak tahu bagaimana hal tuju mesti ke arah membangunkan teknologi berasaskan nikel titanium nitinol ini, dan bagaimana yang disebutkan dalam 5 perkara tadi. Yang keempat, bakat. Mungkin tenaga pakar ni orang yang dah lama, Timbalan Menteri. Bagaimana orang muda yang nak minat berkaitan high growth, high value ini? Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Satu soalan yang agak baik iaitu berkaitan nitinol. Nitinol ini merupakan komposisi alloy nikel dan titanium yang merupakan logam yang sifat unik seperti kesan ingatan bentuk dan super elastik atau pseudo elasticity bergantung kepada aplikasi. Nitinol ini dia amat berguna dan menawarkan banyak kelebihan, terutamanya kepada pengeluar peranti perubatan kerana memori termalnya yang memberikan fleksibiliti dan kekuatan yang diperlukan untuk pelbagai aplikasi. Di Malaysia ataupun nitinol ini dia telah menarik beberapa syarikat antarabangsa seperti Johnson & Johnson, NASA, Rolls-Royce, Stryker, JAXA dan Lockheed Martin. Di Malaysia sendiri terdapat beberapa syarikat
yang telah berjaya untuk menjadi pengeluar pertama di dunia bagi implan gigi yang berasalkan nitinol. Jadi di dalam Pelan Hala 7 Teknologi Bahan Termaju Negara yang disebutkan tadi, kita menyasarkan pembentukan National Advanced Material Consortium atau NAMC yang akan bertindak sebagai platform bebas untuk memberikan saranan strategik kepada industri kerajaan dan kerajaan dalam agenda pembangunan bahan termaju negara. Dan NAMC akan turut berfungsi dalam menyediakan akses kepada pelaburan, pembiayaan, peluang pasaran dan rakan teknologi dalam bidang bahan termaju selain pembangunan model insan teknologi dan pewujudan rantaian bekalan. Dan sebagai maklumat juga, daripada 4 bahan termaju yang disebutkan tadi, REE, grafin, nitinol dan polimer selulosa berhabur mikro, kesemua 4 bahan termaju ini telah diangkat sebagai bahan yang di mana mesti akan bekerjasama dengan pihak MITI dan telah dimasukkan dalam National Industry Master Plan sebagai untuk kita mengeksploitasikan bahan-bahan ini untuk melonjakkan negara kita daripada segi ekonomi dan juga industri hiliran yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh Ledang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Waspada kita musim tengkujuh, soalan ledang nombor 7. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, Ahli Berhormat. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, Kementerian sentiasa memberikan perhatian terhadap pelbagai usaha untuk menjadikan atlet negara sebagai kebanggaan bagi rakyat Malaysia. Dan dalam hal ini, Kementerian menerusi Majlis Sukan Negara telah pun menganjurkan Anugerah Sukan Negara pada setiap tahun. Anugerah ini merupakan pengiktirafan tertinggi oleh kerajaan kepada atlet, jurulatih dan pegawai sukan yang mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Anugerah Sukan Negara dilaksanakan atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong untuk mencemar duli menjadi tetamu kehormat dan menyampaikan anugerah utama iaitu Anugerah Olahragawan Kebangsaan dan Anugerah Olahragawati Kebangsaan. Selain daripada itu, sebagai sebahagian usaha untuk kita raikan dan hargai kesungguhan atlet-atlet negara, Kementerian juga menerusi Majlis Sukan Negara telah mewujudkan skim hadiah kemenangan sukan Syakab sejak tahun 1986 sebagai penghargaan dan pengiktirafan kepada atlet serta jurulatih yang mengharumkan nama negara di persada antarabangsa, khususnya di Tamasya Sukan Olimpik dan Paralimpik, Sukan Asia dan Para-Asia, Sukan Commonwealth, Sukan SEA dan Para-ASEAN serta kejohanan-kejohanan individu di peringkat dunia yang diiktiraf oleh Badan Sukan Antarabangsa. Pemenang pingat di Tamasya Sukan Olimpik dan Paralimpik akan menerima insentif tertinggi iaitu sebanyak RM1 juta bagi pingat emas, RM300,000 bagi pingat perak dan RM100,000 untuk pingat gangsa. Selain itu, ramai juga tokoh sukan negara yang telah pun bersara turut dilantik dalam memberikan khidmat nasihat kepada aspek pembangunan sukan negara seperti Datuk Wira Dr. Lee Chong Wei dalam sukan badminton, Puan Nurul Huda Abdullah renang dan dalam lembaga pengurusan Majlis Sukan Negara. Di samping itu juga terdapat ramai atlet telah pun diberikan ruang yang luas untuk menjadi ahli jawatan kuasa tertinggi dalam Persatuan Sukan Kebangsaan seperti Datuk Shalin Zulkifli yang menjadi penolong setiausaha Kongres 10 Pin Bowling Malaysia, Cik Gerard Montero, Presiden Persatuan Squash Malaysia, Encik Azlan Iskandar, Timbalan Presiden Persatuan Squash Malaysia, Datuk Dr. P.S. Naden, Presiden Kongres 10 Pin Bowling Malaysia dan Encik Eli Ong Tai Hong, Presiden Persatuan Menembak Kebangsaan Malaysia. Selain itu, terdapat juga ramai bekas atlet turut diberikan peluang untuk menjawat jawatan dalam kerajaan dan agensi-agensi yang berkaitan seperti Datuk Shalin Zulkifli, bekas Ratu Bowling Negara yang kini berkhidmat di Majlis Sukan Negara. Cik Lutfi Osman, bekas atlet menembak yang kini juga berkhidmat di Majlis Sukan Negara. Dr. Monridi Sutzi, bekas atlet memanah yang kini berkhidmat di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Puan Jupa Somnet, bekas atlet berbasikal yang berkhidmat di Polis Diraja Malaysia. Cik Sabki bin Mamat, bekas atlet silat yang berkhidmat bersama Angkatan Tentera Malaysia dan Puan Nur Syazira Hidayah Iris, bekas atlet silat yang berkhidmat bersama Kastam Diraja Malaysia.
Kita juga turut memberikan galakan kepada legenda sukan negara untuk meneruskan karya mereka menerusi penubuhan-penubuhan akademi sukan untuk mengasah bakat-bakat baru seperti contoh yang ditunjukkan oleh Datuk Leong Mun Yi untuk penubuhan Akademi Datuk Leong Man Yi dan Datuk Nicole and David untuk penubuhan Nicole David Organisation. Jadi untuk kita pastikan atlet-atlet berprestasi tinggi negara ini dijadikan suri teladan buat masyarakat khususnya buat generasi muda, kita juga melaksanakan program-program pertemuan ramah mesra bersama atlet-atlet negara. Ini bagi membolehkan barisan atlet berkongsi pengalaman pada murid-murid dan pelajar sekolah. Antara atlet yang terlibat termasuklah Kelly Tan dalam sukan golf, Azim Fahmi olahraga dan juga atlet-atlet yang telah memenangi pingat di Sukan Asia Hangzhou 2022. Kita juga turut menzahirkan penghargaan kepada kementerian dan agensi lain yang turut mengangkat ketokohan atlet negara. Misalnya seperti pengadugerahan ikon perpaduan negara oleh Kementerian Perpaduan Negara pada atlet terjun Datuk Pandalela Rino. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya jemput Ledang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri kerana ada jelas usaha-usaha untuk terus meletakkan atlet-atlet kita yang telah mengharumkan nama negara terus untuk melaksanakan khidmat dan juga untuk melahirkan bakat-bakat baru. Cuma jika kita teliti dari segi trend carian bakat-bakat baru ini dalam bidang-bidang lain seperti seni, nyanyian, lakonan ataupun pengacaraan, mereka banyak melaksanakannya melalui rancangan reality TV. Ya, rancangan reality TV. Dan kita dapat banyak kandungannya, pelbagai. Kalau kita search ada banyak sangat rancangan reality TV tersebut. Cuma dalam bidang sukan dia agak kurang lately. Walaupun dulu kita ada rancangan seperti My Team ataupun Mencari Ramli, dan saya sedar bahawa sekarang pun ada juga The Next Super Moch yang dalam rancangan RTM. Cuma apakah kita rasa bahawa kita boleh melihat ruang khas pencarian bakat-bakat baru ini dengan melalui rancangan reality TV, bukan sahaja dalam bola sepak tetapi dalam arena sukan yang lain, termasuk juga dalam olahraga. Terima kasih. Sila Menteri. Yang di-Pertua, kita tahu memang sukan dalam soal pencarian bakat ini selalunya akan melibatkan banyak unsur-unsur teknikal dan juga kepakaran-kepakaran yang khusus. Sebab itu dalam soal mencari bakat-bakat baru, kita banyak bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Pendidikan yang mana kita boleh beri ataupun kita boleh pastikan kepakaran-kepakaran ini boleh dikumpul dan boleh buat scouting dengan lebih efektif. Walau bagaimana sekalipun memang ada salah satu rancangan yang baru sahaja tamat sebenarnya disiarkan di Astro, iaitu Battleground Malaysia Road to Gold. Yang ini bersempena pencarian bakat ataupun penonjolan bakat-bakat baru atlet Malaysia yang bakal bertanding dalam kategori-kategori baru. Contohnya untuk Battleground Malaysia ini adalah untuk meraihkan bakat-bakat seni tarian yang sekarang ini telah pun diiktiraf dalam sukan Olimpik juga sebagai salah satu cabang sukan yang kita panggil sebagai dance sport. Jadi itu adalah usaha-usaha berterusan yang telah pun dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan kita akan pastikan cadangan dan juga buah-buah fikiran sebegini kita akan terus teroka dan boleh realisasikan di masa hadapan. Terima kasih. Sila Masjid Tanah. Terima kasih Tan Sri di-Pertua. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya ingin bertanya, tahniah di atas usaha KBS, di atas inisiatif untuk melahirkan lebih ramai ikon-ikon dan juga setaraf dengan tokoh-tokoh yang lain. Bercakap mengenai tokoh, saya ingin merujuk kepada salah satu insiden yang baru-baru ini berlaku, tular minggu lepas, dengan seorang pempengaruh sosial media yang melahirkan rasa sedih dan kecewa beliau apabila mendakwa kemenangan yang sepatutnya menjadi miliknya pada anugerah Perdana Belia Negara yang mana digugurkan saat akhir. Ya, kita maklum bahawa tidak ada pun KBS mengeluarkan pemberitahuan hitam putih bahawa orang tertentu akan menang. Tetapi bagaimanakah beliau boleh mendakwa bahawa beliau dimintakan memberikan gambar-gambar aktiviti dan sebagainya dalam selepas menjalankan beberapa mesyuarat dan juga temu-duga dibuat, seolah-olahnya ia akan ditayang pada hari pengadukan itu berlaku, dan keduanya beliau mendapat jemputan untuk duduk bersama dengan pemenang-pemenang yang lain, tapi akhirnya pemakluman bahawa tiada pemenang dibuat dalam tempoh 24 jam terakhir. Soalan saya kepada
Yang Berhormat Timbalan Menteri, bagaimanakah sebuah program yang berprestij yang ditunggu-tunggu oleh anak muda seluruh negara, kerana saya juga pernah masuk dalam anugerah Belia Negara suatu ketika dahulu sewaktu saya berkecimpung dalam Belia 4B Negara Malaysia dulu. Jadi saya tengok bahawa ini adalah satu usaha yang baik daripada kerajaan dan bagaimanakah perkara itu boleh berlaku. Yang kedua, bagaimanakah usaha daripada pihak kementerian untuk mengelakkan supaya perkara ini tidak berulang lagi pada masa hadapan dan mengecewakan ramai anak-anak muda di negara kita. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sila Menteri. Masjid Tanah, saya kira betul perkara ini saya agak terkejut sampai nak bawa masuk ke Parlimen. Ya. Kerana ini bukannya perkara yang berkepentingan awam buat masa sekarang dan ia telah pun kita sabar, ia telah pun kita kendalikan. Malah untuk pengetahuan hari ini di sini di bangunan Parlimen ni, kalau saya nak jemput Masjid Tanah pun boleh. Yang dimaksudkan itu pun akan datang ke sini untuk pertemuan dengan saya. Saya tak ada masalah kalau mana-mana arau sekalipun yang telah pun membangkitkan perkara ini semalam sebagai usul bawah 18 tu pun nak datang jumpa boleh jumpa. Nak selfie, nak buat video pun boleh, tak ada masalah. Cuma untuk menjawab soalan Masjid Tanah, yang pertama jawatan kuasa pemenang, jawatan kuasa untuk pengesahan pemenang ni dia telah putuskan tiada pemenang bagi dua kategori, iaitu ikon belia influencer dan ikon belia sanjungan budi. Bukan hanya satu kategori, dua kategori yang tak ada pemenang dan ini adalah keputusan makmat. Tak ada calon yang memenuhi kriteria yang telah pun ditetapkan. Kita juga tidak pernah keluarkan seperti yang Berhormat sebut tadi, tak pernah keluarkan sebarang surat pemakluman pada mana-mana individu tertentu sebagai pemenang. Jadi kita pun tertanya-tanya bagaimana boleh dianggap diri ini pemenang dan sebagainya. Sebab itu kita buka ruang untuk penjelasan lebih lanjut diadakan, pertemuan boleh diadakan, selesaikan cara baik. Tak perlu kita jadikan ini sebagai satu sensasi. Kalau ada kelemahan, kalau ada mana-mana kesilapan, itu semua boleh kita uruskan dan boleh kita rungkai menerusi pertemuan yang lebih bersifat matang. Dan dalam isu ini juga kita telah pun keluarkan kenyataan media untuk jawab isu berkaitan penularan isu tersebut. Dan saya harap kepada mana-mana pihak yang menganggap bahawa ini sebagai satu bentuk penganiayaan dan sebagainya, itu bukan perkara yang menjadi orang kata tujuan atau matlamat APBN kali ini. Ia adalah tujuan untuk mengiktiraf golongan-golongan belia yang telah pun mencapai satu kejayaan yang sangat besar. Malang bagi kita dalam anugerah Perdana Belia kali ini ada lebih 12 penerima anugerah, termasuk mereka yang telah memenangi pingat emas dalam Sukan Asia, tidak diberi perhatian pun. Yang ini yang kita rasakan kerana terbawa-bawa oleh sensasi yang sedang berlaku terhadap hanya satu dua individu. Perkara ini kita harus sedikit sebanyak sebagai masyarakat pandang juga. Terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Rusdan bin Rusmi, Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin memanjin Toman, jangan lupa membawa umpan. Wahai Tan Sri Speaker Yang Budiman, soalan hamba nombor 8. Silakan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya jawab soalan terus. Untuk makluman Tan Sri Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, selaras dengan matlamat Dasar Perumahan Negara 2018-2025 untuk menyediakan perumahan yang inklusif, berkualiti, mampu milik dan berdaya huni, kerajaan sentiasa memberikan komitmen dalam menyediakan program perumahan mampu milik bagi meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Ini adalah bagi memastikan setiap rakyat mempunyai tempat tinggal tanpa mengira sama ada secara pemilikan atau sewaan dengan konsep perumahan sebagai tempat tinggal. Untuk makluman, di bawah kerajaan terdapat dua kategori bagi program perumahan rakyat atau singkatannya PPR, iaitu PPR dimiliki dan yang kedua PPR disewa yang dikhaskan kepada golongan B40. Kadar sewa baru bagi PPR yang baru siap disewa adalah RM200 sebulan bagi unit rumah bertanah atau landed dan juga RM250 sebulan bagi unit rumah strata. Kerajaan juga telah memperkenalkan program PPR sewa untuk milik atau dengan izin Rent to Own, singkatannya RTO pada tahun 2017. PPR RTO merupakan skim pembiayaan mudah khusus untuk membantu pemilikan rumah bagi golongan B40 yang telah ditawarkan unit PPR tetapi
tidak ataupun gagal mendapatkan pembiayaan daripada mana-mana institusi kewangan. Harga jualan rumah PPR RTO adalah RM50, merangkumi wang peruntukan sementara ataupun singkatannya WPS bagi tujuan penyelenggaraan. Skim PPR RTO ini telah dilaksanakan di 18 PPR yang melibatkan 7,234 unit rumah. Sehingga 30 September 2023, sebanyak 5,620 keluarga telah ditawarkan skim PPR RTO di seluruh negara. Untuk makluman Tan Sri Yang di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, menerusi RMK ke-12, skim RTO merupakan satu bentuk skim pemilikan rumah melalui sewaan melibatkan pemaju dan pihak institusi kewangan bagi menyediakan perumahan kepada golongan sasar. Kerajaan telah menetapkan bahawa skim RTO akan diperluas bagi membolehkan lebih ramai kumpulan sasar iaitu golongan B40 dan M40 dapat memiliki rumah. Sehubungan itu, KPKT sedang meneliti untuk menambah baik skim RTO sedia ada dan bersedia untuk meneruskan kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk pihak swasta dan institusi kewangan bagi memperluaskan skim ini seterusnya menepati keperluan golongan sasar. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, saya jemput Pak Ramsar. Terima kasih Datuk Tutor dan juga terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas soalan, atas jawapan yang komprehensif. Soalan seterusnya, sejauh manakah skim sewa beli atau rent to own telah berjaya membantu golongan B40 untuk memiliki rumah? Ini memandangkan sehingga awal tahun ini hanya sekitar 4,690 buah keluarga di PPR seluruh negara dilaporkan telah ditawarkan skim sewa beli. Jika pembiayaan sewa beli ini akan dilaksanakan di bawah institusi bank, adakah kerajaan akan memperkenalkan alternatif pembiayaan rumah yang tidak berasaskan riba? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Padang Besar. Cuma untuk makluman Padang Besar, angka itu telah meningkat untuk sehingga 30 September yang saya sebut tadi sebanyak 5,620 keluarga telah mendapat skim RTO. Cuma di sini juga saya ingin kongsikan sedikit bagaimana skim RTO ini berfungsi. Kaedahnya adalah bagi mereka yang mendapat kelayakan skim ini, mereka akan menyewa dan ada kaedah yang mana sebahagian daripada bayaran sewaan itu untuk dibayar kepada harga rumah tadi. Maka selepas beberapa tempoh, kebiasaannya adalah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Setiap tempoh itu akan ditawarkan kepada pihak yang memiliki skim ini untuk memiliki ataupun membeli rumah tersebut melalui pinjaman daripada institusi perbankan. Cuma di sini Tan Sri Yang di-Pertua, antara cabaran yang dihadapi bila berbincang dengan pihak perbankan, sebagai contoh, skim yang biasa bila kita beli rumah, rumah tersebut akan dicagarkan ataupun menjadi collateral dengan izin, maka itu berlakunya proses jual beli. Tetapi dalam skim RTO ini, pemaju itu masih memegang unit tersebut. Maka memang terdapat cabaran di pihak institusi perbankan untuk menawarkan RTO ini kerana soal perundangan kolateral tadi. Cagaran tadi terletak di mana dan sekiranya pembeli yang memasuki skim RTO sebenarnya masih menyewa sehingga penyewa itu bersetuju membeli secara penuh, maka sepanjang tempoh tersebut masih dianggap penyewa. Jadi sekiranya berlaku apa-apa dalam tempoh tersebut, bagaimana dari segi tanggungjawab untuk meneruskan bayaran dan sebagainya. Jadi itu antara cabaran. Cuma semoga ini memberi juga gambaran kepada pembeli rumah di luar sana dalam soal mendapatkan skim RTO. Terima kasih Tan Sri. Saya jemput Sri Gading. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Berdasarkan pada jawapan daripada Timbalan Menteri, bahawa kita dapat melihat bahawa PPRTO ni adalah keperluan yang sangat kepada rakyat, khususnya di kalangan orang muda lah. Sebab kebanyakan pasangan muda, orang muda yang baru bekerja, pendapatan kecil, kelulusan rendah. Jadi mereka sangat memerlukan benda ni, terutama di kawasan bandar. Jadi apakah, berapa ramai setakat inilah yang dapat dikenal pasti pemohon-pemohon berkaitan dengan rumah PPRTO? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama tempoh yang kalau nak diberikan sewa beli itu? Adakah sewa itu termasuk bila dia bersetuju untuk beli? Adakah sewa itu dikira juga sebagai
telah membayar. Itu antara persoalan yang selalu ditanya oleh rakyat. Sri Gading, Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Sri Gading, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Sri Gading sebentar tadi, RTO sebagai contoh yang disebut dengan jelas tadi adalah dengan penerima skim tersebut membayar sewaan sepanjang tempoh sebelum ditawarkan untuk memiliki rumah tersebut. Kebiasaannya ada tempoh tertentu, iaitu cukup 5 tahun kita akan tawarkan dia untuk memiliki rumah tersebut. Kalau masih tidak mampu mendapatkan pembiayaan, ada peluang yang tempoh yang kedua, 10 tahun, 15 tahun dan berikutnya. Bagi menjawab lebih spesifik persoalan yang dibangkitkan, untuk ketika ini RTO di bawah Program Perumahan Rakyat PPR, bayaran yang dikenakan sewaan itu adalah sebanyak RM225. Itu yang disebut dia bayar setiap bulan. Tetapi potongan, kita membuat potongan daripada jumlah tersebut untuk penyelenggaraan. Contohnya untuk landed penyelenggaraannya adalah RM12 sebulan. Manakala untuk non-landed ataupun strata tadi RM140 sebulan. Maka sebab itu dalam keadaan RTO ini memberi peluang kepada penerima skim ini untuk ada tempoh tertentu sebelum mendapatkan pinjaman ataupun menyelesaikan baki bayaran harga rumah tersebut. Maka sebab itu sebenarnya dia membolehkan sementara RTO itu berfungsi secara sewaan, ada juga cadangan atau pandangan kita memaksa simpanan itu berlaku ataupun disebut forced saving. Jadi forced saving ini yang ditolak daripada harga rumah yang ditawarkan itu. Cuma bagi menjawab untuk RTO yang sedia ada untuk 18 PPR, dia bermula tahun 2017, maka jangkaan untuk bermulanya tawaran untuk membeli itu adalah tahun ke-6. Jadi selepas itu barulah kita akan nampak data berapa ramai sebenarnya melalui skim RTO ini sebenarnya betul-betul mampu untuk akhirnya memiliki rumah tersebut. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, saya jemput Puan Wong Suci Kluang. Terima kasih Tan Sri Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya 9. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih ahli yang berhormat Krong. Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian Komunikasi dan Digital (TTD) sedang meneliti dan memutamatkan kandungan rang undang-undang LUU Majlis Media Malaysia dengan mengadakan beberapa siri perbincangan secara berkala bersama Jawatan Kuasa Protem Majlis Media Malaysia, Jawatan Kuasa Kerja Sementara, yang terdiri daripada pengamal media untuk memastikan LUU Majlis Media Malaysia ini dapat dibentangkan secepat mungkin. Sesi perbincangan telah diadakan bagi memastikan peruntukan-peruntukan yang dipersetujui dalam kandungan LUU Majlis Media Malaysia adalah jelas dan mencapai kesepakatan antara semua pihak. Antara perkara yang dibincangkan secara lebih teliti dan perlu dipersetujui adalah berhubung beberapa takrifan dan yang akan dimasukkan dalam LUU ini, penguatkuasaan yang dimiliki oleh Majlis Media Malaysia dan beberapa isu lain. Selanjutnya, KKD akan mengadakan sesi libat urus bersama kementerian, agensi dan juga jabatan yang lain serta pemegang taruh yang terlibat secara langsung maupun tidak bagi mendapatkan pandangan secara holistik daripada semua pihak dengan mengambil kira faedah Majlis Media Malaysia kepada negara secara amnya dan pengamal media secara khususnya. Penubuhan Majlis Media Malaysia dan RUU yang dicadangkan ini hendaklah mengambil kira peruntukan undang-undang persekutuan serta undang-undang negeri sedia ada berkaitan dengan media. Peranan dan fungsinya juga perlu jelas bagi memastikan tiada pertindahan skop undang-undang penubuhan Majlis Media Malaysia dengan peruntukan undang-undang serta kawasan selia
sedia ada oleh kerajaan. Sekian jawapan saya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sila keluar. Terima kasih Tan Sri Speaker. Jadi boleh minta Timbalan Menteri bagi tahu sudah ada berapa kali sesi perundingan dengan jawatankuasa tersebut selepas kerajaan perpaduan dibentukkan dan timeline yang tepat untuk menubuhkan Majlis Media Malaysia ini. Yang paling penting sekali adalah bagaimanakah kita boleh pastikan bidang media mampu regulate dengan izin self-regulate mereka diri sendiri antara semua pengamal media supaya mereka bukan sengajalah kadang-kala tetapi tidak menyebarkan berita palsu atau misinformasi ataupun disinformasi lagi. Khususnya maklumat atau berita luar negara yang lucu menarik perhatian orang ramai yang seringkali timbul di sosial media ataupun kadang-kala pun masuk penerbitan mainstream media dengan izin. Jadi surat khabar ataupun berita palsu seperti itu yang tak 100% benar memang menarik perhatian pembaca berita tetapi akan menjejaskan menjejaskan persepsi pembaca berita. Jadi saya ingin tahu bagaimana kita boleh pastikan kejadian sebegini tidak berlaku lagi. Dan saya tahu juga ada media yang terbitkan berita palsu dari luar negara dan kemudian tarik balik dan terbitkan satu berita lagi katanya berita yang saya terbitkan semalam tu adalah palsu. Jadi saya rasa kita perlu ambil tindakan yang lebih proaktif supaya Majlis Media Malaysia ni boleh self-regulate supaya pengamal media mereka sendiri boleh jadi goalkeeper dan mengawalkan supaya tiada berita palsu atau misinformasi, disinformasi disebar melalui saluran mereka. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat Krong yang juga dulunya merupakan seorang pengawal media. Jadi memanglah Yang Berhormat amat fasih tentanglah isu yang kami hadapi sekarang. Untuk maklumat Yang Berhormat, selepaslah kerajaan perpaduan dibentuk, saya sendiri telah mempengerusi 6 sesi mesyuarat bersama dengan Laporan Komiti. Mesyuarat pertama pada 1 hari bulan Mac, kedua pada 8 hari bulan Mei, ketiga pada 15 hari bulan Mei, keempat pada 10 hari bulan Julai, kelima pada 14 hari bulan Ogos dan mesyuarat terakhir adalah pada 7 hari bulan November di mana Proten Komiti meminta tempoh masa 2 minggu untuklah comeback denganlah beberapa ulasan mereka. Jadi ini memang menunjukkan komitmen kerajaan perpaduan untuklah membentuk Majlis Media Malaysia ini. Dan dari segi timeline yang kita telah tetapkan, selepaslah kita menerima maklum balas daripada Jawatankuasa Protem, KKD akan mulakan sesi libat urus bersama dengan kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan sepertilah MOF, KDN, Majlis Keselamatan Negara, AGC dan juga bahagian hal ehwal undang-undang di bawah Jabatan Perdana Menteri dan sebagainya. Dan selepas itu kami akan sediakan memorandum Jemaah Menteri untuklah hantar ke Jemaah Menteri selepaslah kita dapat keputusan ataupun kelulusan daripada Jemaah Menteri dan juga AGC. Kami harap bahawa kita boleh bentangkan RUU Majlis Media Malaysia di Parlimen pada bulan Mac tahun depan. Dan memanglah hasrat untuk mewujudkan Majlis Media ini adalah supaya pengamal media mereka boleh self-regulate. Supaya jadi dalam ruang undang-undang ini memang kita mewujudkan satu grievance mechanism di mana sesiapa yang tidak berpuas hati denganlah laporan bolehlah lodge komplain, buat aduan denganlah Majlis Media ini dan Majlis Media bolehlah mewujudkan jawatankuasa untuklah meneliti aduan tersebut dan jugalah come up with finding, keluarkan satu keputusan sama ada mereka setuju bahawa laporan ataupun laporan daripada media organisasi itu adalah tidak etikal ataupun mereka tidak melanggar apa-apa etikal untuklah pengamal media. Jadi kami harap bahawa denganlah Majlis Media
ini kita boleh memastikan bahawa kita boleh wujudkan pengamal media yang lebih bertanggungjawab dan juga ada satu badan yang bolehlah menjadi authority untuk membuat keputusan sama ada sesuatu artikel itu adalah beretika ataupun kurang etika ataupun dengan sengajalah adalah satu headline yang nak clickbait sahaja kerana nak sensasikan emosi masyarakat kita. Sekian jawapan saya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, saya jemput tumpat. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan tambahan saya, oleh kerana kita percaya bahawa antara isi ataupun essence kepada akta ini akan ditubuhkan ini berujuk kepada fresh freedom dan fresh accountability. Jadi ia memerlukan suatu tindakan pendidikan. Saya nampak di beberapa negara mereka menubuhkan lebih dahulu Media Literacy Council sebagai pendidikan, Media Literacy Council sebagai pendidikan kepada masyarakat sebelum mereka menteruskan kepada fungsi-fungsi majlis media negara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan semasa ini kita melihat bahawa pendapatan daripada syarikat-syarikat penerbitan juga mengalami masalah kerana tekanan ekonomi dan yang berhadapan dengan juga media sosial. Apakah tindakan kementerian untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih ahli yang berhormat Tumpat. Cadangan yang sangat bagus. Memang kita rasa bahawa untuk seluruh untuk masyarakat kita, literasi media adalah sangat-sangat penting dan itu juga merupakan salah satu fungsi yang kita harap bahawa Majlis Media Malaysia ini bolehlah memainkan peranan tersebut untuklah mendidik masyarakat kita supaya kita boleh sama-sama meningkatkan lagi literasi media. Selain daripada Majlis Media, memang juga ada NGO-NGO yang lain yang sedang menjalankan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan literasi media dan KKD akan sentiasa bersudi untuklah bekerja sama dengan mereka untuk pastikan bahawa secara keseluruhan kita boleh meningkatkan lagi literasi media di masyarakat Malaysia. Dan kedua ialah kita faham bahawa memang syarikat-syarikat media sekarang juga menghadapi cabaran mereka dari segi kewangan kerana sekarang banyak sumber kewangan daripada advertisement, daripada iklan sekarang sebenarnya telah semua pergi ke tech giant sepertilah Google dan juga search engine yang lain. Jadi juga merupakan hasrat KKD bahawa kami akan mulakan engagement denganlah tech giant tersebut supaya kita boleh mungkinlah contohi negara-negara yang lain denganlah satu formula di mana advertisement ataupun sumber pendapatan iklan itu juga bolehlah sebahagian alih balik kepada syarikat-syarikat media di Malaysia. Ini memang merupakan salah satu hala tuju dan hasrat KKD dan kami akan mulakan engagement dengan tech giant untuk pastikan bahawa sumber iklan itu jugalah akhirnya boleh sampai balik ke syarikat media di Malaysia. Sekian jawapan saya. Terima kasih ahli yang berhormat. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan di peringkat jawatankuasa Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Kementerian Kerja Raya bagi rang undang-undang bekalan 2024 dan usul anggaran pembelanjaan pembangunan 2024 dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi pada hari Khamis 16 November 2023. Ada yang menyokong? Tan Sri Yang Di-Pertua, saya pohon menyokong. Baik. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Setiausaha. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas rang undang-undang perbekalan 2024 DR 31/2023 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2024 dalam jawatankuasa sebuah-buah majlis. Majlis dalam jawatankuasa. Terima kasih. Kepala Bekalan B26 dan Kepala Pembangunan P26 di bawah Kementerian Pembangunan
usahawan dan koperasi terbuka untuk dibahas. Saya menerima 18 permohonan daripada ahli yang berhormat untuk berbahas di bawah kementerian ini. Saya akan bacakan nama-nama mereka. Kalau ada yang nak buat swapping, tukar, beritahu awal. Baik, selepas ini yang berhormat Jelutong, kemudian diikuti dengan Sungai Besar, Parit Sulong, Pengkalan Cepa, Petaling Jaya, Masjid Tanah, Seri Gading, Padang Besar, Bangi, Kuala Langat, Kalabakan, Kulim Bandar Baru, Sungai Siput, Temerloh, Pasir Gudang, Kuala Krau, Rasah dan terakhir Jerlun. Untuk itu saya jemput Jelutong dalam masa 5 minit. Silakan Jelutong. Terima kasih Tuan Pengerusi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya ingin terus menyentuh kepada butiran 02-0000 pembangunan usahawan dan juga butiran 02-0100 dasar dan hubungan antarabangsa dan juga butiran 02-0500 Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia SME Corp Malaysia. Saya sedar bahawa menteri dan juga kerajaan sedang melakukan segala usaha untuk terus memajukan semua perniagaan termasuk terutamanya SME Corp. Dan saya juga sedar bahawa baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam satu sesi pemukiman di Singapura yang dilaporkan oleh akhbar berlaku pada 30 Oktober 2023 telah menandatangani satu memorandum persefahaman di antara Malaysia dan Singapura di mana berita itu disiarkan luas dengan tajuk berita MOU antara SME Malaysia dan Enterprise Singapore bakal dorong pertumbuhan PMKS. Ini adalah berita baik, sesuatu yang patut kita puji. Kita lihat rata-rata banyak produk daripada Malaysia akan diimport ke Singapura dan perniagaan dan dua hala ini akan bertambah baik. Dan saya juga melihat laporan ini di mana telah dilaporkan Malaysia telah mengenal pasti 8 sektor yang akan diberi keutamaan untuk aktiviti padanan perniagaan bersama Singapura, termasuk pertanian pintar, elektrik, elektronik, aero angkasa, peranti perubatan, industri halal, minyak dan gas pelancongan dan biomas. Saya ingin tanya kepada Menteri, sebelum itu saya sedar bahawa banyak produk seperti jeruk madu Pak Ali memang famous di Singapura. Keropok leko daripada Kelantan, Terengganu, famous, terkenal di Singapura. Cuma saya ingin tanya, adakah kenyataan seorang ahli parlimen yang dibuat baru-baru ini mengaitkan Lee Kuan Yew dengan komunis akan menyebabkan apa-apa masalah di atas usaha-usaha yang telah dilakukan? Keceluparan ahli parlimen ini mungkin menyebabkan perniagaan dua hala di antara Singapura dan Malaysia ini tergugat. Standing order ini Pertua. Standing order 36.6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Saya mohon kepada Jelutong untuk menarik balik perkara tersebut. Saya telah memberi keterangan dan belum ada apa-apa lagi keputusan. Jadi saya mohon untuk kepada Jelutong menarik balik perkara tersebut. Puan Pengerusi, saya tidak menyebut mana-mana nama. So tolong duduk. Jangan perasan. Tolong duduk. Sila duduk. Siapa yang makan cili rasa pedas, duduk. Yes. Saya tak sebut nama kepala batas. Saya bangun sebab saya sedar perniagaan di antara Malaysia dan Singapura penting. Timbalan Pertua, adakah apa yang disebutkan oleh Jelutong sebentar tadi berkait dengan apa yang dibahaskan?
Apa dia dibahaskan? Ahli-ahli sedang melihat. Adakah ini yang dimaksudkan dengan perbahasan? Untuk seorang ahli parlimen yang berkualiti yang sini, adakah ini yang ditunjukkan kepada masyarakat di luar? Sila duduk ke Memang ada kena-mengena. Baca butiran SME Corp. Baca dulu. Teruskan. Ya, terima kasih Puan Pengerusi. Baca dulu. Saya telah menyentuh butiran 020500 Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia. Baca berita ahli parlimen. Jangan celupa. Ada berita 30 hari bulan Oktober, Perdana Menteri kita telah menandatangani satu memorandum. Ramai ahli perniagaan, kebanyakannya Melayu, mengeluh produk-produk mereka mungkin dipulaukan oleh Singapura. Apa yang berlaku kalau Singapura memberhentikan semua rakyat Malaysia bekerja di sini, bekerja di sana? Tolonglah. Sebab itu saya minta Menteri supaya memberi perhatian kepada perkara ini, dan kalau boleh saya ingin tanya kepada Menteri bagaimana kita boleh mengatasi masalah ini supaya produk-produk Jangan Malaysia, play victim lah Jelutong. produk-produk Malaysia terutamanya yang disediakan oleh SME Corp Masa sudah tamat. diterima oleh Singapura. Sebelum itu Puan Pengerusi, saya telah menerima permintaan untuk mengalu-alukan kedatangan SMK Tanjung Lumpur Kuantan di galeri pada hari ini. Terima kasih Puan Pengerusi. Saranan saya kepada ahli parlimen, kepala batas, tolong tumpukan perhatian apa yang berlaku di parlimen. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Tuan Pengerusi. Pendek dan sedikit saja daripada Sdn Besar, 3 perkara saja yang nak disentuh. Saya terus kepada butiran 030300 dan 040500 berkaitan dengan IKMA, Institut Koperasi Malaysia. Kita tahu IKMA adalah institusi yang melatih dan memberi ilmu kepada ahli-ahli lembaga lebih 15,000 koperasi di seluruh negara, dan kini telah memiliki sebuah universiti, iaitu Universiti Keusahawanan dan Koperasi Malaysia. Ini universiti yang pertama sekali diwujudkan selepas koperasi wujud di negara kita 100 tahun yang lampau, iaitu sejak wujudnya koperasi pada tahun 1922. Hanya dengan peruntukan sebanyak 16 juta lebih dan 10.8 juta, saya kira bagaimana IKMA nak merancangkan operasi dari segi pemasaran, reach out universiti kepada pengetahuan umum, dan bagaimana nak memberi latihan, nak memberi kursus, nak memberi seminar kepada ahli lembaga dengan peruntukan yang sekecil itu. Jadi mohon kepada pihak kementerian untuk kita tengok bagaimana kita nak menambah lagi supaya lebih memudahkan pihak IKMA melaksanakan tugasannya dengan cukup sempurna. Bagi putaran 30,000 bagi maksud P26 berkaitan dengan tabung ekonomi kumpulan usahawan, kumpulan usaha tekun. Tuan Pengerusi, kita telah melalui satu krisis yang sangat panjang, krisis kesihatan bermula Mac 2020 hingga April 2022 yang menyebabkan kita tahu banyak sektor terutamanya perniagaan dan keusahawanan terpaksa ditutup. Waktu ini kita kira banyak usahawan yang telah gulung tikar. Tekun ini Tuan Pengerusi institusi pembiayaan yang sangat hampir, sangat signifikan dengan usahawan selain daripada bank rakyat, SME Bank dan lain-lain. Malangnya dalam bajet kali ini hanya diperuntukkan sebanyak 330 juta saja. Berbanding saya kira keperluannya lebih daripada 800 juta. Jadi ini katakanlah Tuan Pengerusi, setiap usahawan meminjam purata RM10,000 dengan peruntukan sebanyak 330 juta hanya boleh bagi pinjam kepada 33,000 usahawan saja. Dan kita tahu hampir ataupun lebih 40,000 usahawan telah gulung tikar. Ini usahawan mikro gulung tikar sewaktu krisis kesihatan yang cukup panjang ini, tidak termasuk usahawan-usahawan informal yang di luar sana. Saya kira Tuan Pengerusi, ini waktu yang kita nak bantu hampir 2 juta usahawan supaya bangkit semula. Jadi kenapa tidak ditambah peruntukan, dan sekiranya Yang Berhormat Menteri, Tuan Pengerusi, peruntukan untuk tekun ini harus kita tambah lebih banyak lagi. Kemudian saya masuk kepada butiran 96,000 bawah kepala 26 berkaitan peruntukan latihan
kepada INSCAN. INSCAN ni adalah sebuah institusi yang melatih usahawan-usahawan walaupun semudah untuk mengurus tunai, dan kita nak ajar mereka mahir selok-belok bagaimana nak menjadi usahawan-usahawan yang berjaya. Sebagaimana saya sebut tadi Tuan Pengerusi, walaupun hanya untuk memberi kursus bagaimana nak urus tunai saja. Tetapi peruntukan yang diberikan hanyalah 11 juta ringgit. 11 juta ringgit terlalu kecil untuk melatih lebih daripada 2 juta usahawan-usahawan mikro dan usahawan-usahawan informal. Kita melihat pada buku keperluan untuk kita melatih usahawan adalah lebih daripada 80 juta ringgit. Jadi saya kira kalau kita nak serius untuk membangunkan lagi ataupun membangkitkan lagi usahawan-usahawan kita yang banyak gulung tikar, yang banyak keluh kesah di luar sana, saya kira mereka-mereka itu perlu diberi latihan dan perlu dibagi banyak peluang untuk mendapat latihan ataupun latihan keusahawanan untuk melakar kejayaan di INSCAN ini. Jadi itu saja. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Besar. Saya jemput Yang Berhormat Parit Sulong. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya terus ke butiran 4-0 IKMA. Sama juga seperti Yang Berhormat Sungai Besar tadi memaklumkan, saya ingin menyentuh mengenai Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia ataupun UKKM yang menjadi institusi pengajian tinggi pertama yang telah diluluskan tahun 2022, menawarkan pengajian daripada sehingga ke peringkat ijazah sarjana. Soalan yang saya nak kemukakan adalah berapakah courses ataupun program yang telah mendapat akreditasi daripada MQA, kerana ini sangat penting, dan berapakah jumlah pelajar sekarang ini mengikut bidang pengajian yang telah ditawarkan. Dan saya juga nak tanya pada pihak kementerian, apakah insentif yang dilaksanakan oleh pihak kementerian dalam menggalakkan lebih ramai pelajar menuntut di UKKM ini, sebab UKKM ni dikategorikan sebagai IPTS di Malaysia, dan kerana itulah saya nak tahu apakah fokus universiti ini, adakah lebih kepada undergraduate ataupun postgraduate dengan izin, dan adakah universiti ini nanti akan mengamalkan flexible education termasuk menggunakan pendekatan mendapatkan ijazah ataupun diploma menggunakan apel dan micro credential. Seterusnya ke butiran 4x0 skim latihan siswazah bersekali dengan butiran 00603 program keusahawanan. Setakat ini saya nak kementerian menyatakan apakah kerjasama yang telah kementerian laksanakan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi bagi mengoptimumkan penyertaan siswazah dalam bidang keusahawanan. Mungkin kementerian juga boleh kongsikan bentuk kerjasama antara kementerian dengan KPT dan universiti dalam usaha untuk meningkatkan kebolehpasaran dan mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah, dan dalam waktu yang sama boleh mengoptimumkan penyertaan siswazah dalam bidang keusahawanan. Memandangkan program ini sebelum ini pernah dilaksanakan, saya nak tahu berapa peratuskah kejayaan peserta di dalam program ini? Adakah hasil daripada setiap kali program itu dilaksanakan, ada dilaksanakan apa-apa kajian, analisa keberkesanan program ini? Kalau sekiranya ada, saya mohon supaya dikongsikan dapatan. Dan bagi setengah jurusan seperti mentadbiran perniagaan, kebiasaannya latihan industri akan dilaksanakan bagi menempatkan para siswazah di pelbagai syarikat. Jadinya adakah selepas ini kementerian akan bekerjasama, akan berdiskus ataupun membuat perbincangan dengan KPT di mana siswazah-siswazah yang menerima skim latihan siswazah dan program keusahawan ini boleh dikira sebagai latihan industri. At least ianya adalah boleh dijadikan sebagai satu galakan agar para siswazah menerima latihan keusahawanan secara serius. Seterusnya butiran 00601 dana pembangunan dan pembiayaan PKS. Dalam butiran ini terdapat peningkatan, jadinya saya nak bertanya pada pihak kementerian, berapakah perniagaan milikan wanita di negara ini yang merangkumi sebenarnya lebih daripada 20% adalah
perniagaan wanita. Jadinya saya nak tanya pada pihak kementerian, apakah usaha-usaha dan pendekatan yang dibuat dalam meningkatkan lagi kadar penglibatan wanita dalam keusahawanan melalui kementerian ini sendiri. Dan saya nak bertanya juga, adakah terdapat engagement antara kementerian dengan NGO-NGO wanita yang terlibat dalam bidang keusahawanan, dan apakah perancangan kementerian dalam usaha untuk menghapuskan persepsi usahawan geran dan ketirisan geran, dan mungkin kementerian boleh membuat peralihan bantuan PKS daripada geran langsung kepada geran padanan. Ini sebagai contohnya. Dan seterusnya butiran 00603 program keusahawanan, antara cabaran besar usahawan dan terutamanya usahawan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS ini adalah mereka perlu bersedia menghadapi cabaran pematuhan amalan alam sekitar, sosial, tadbir urus dalam ekosistem perniagaan. Jadinya saya nak bertanya pada pihak kementerian, apakah kementerian ada memberikan fokus kepada program usahawan ke arah pematuhan ESG ini dan langkah mengadaptasi teknologi digital dalam perniagaan, khususnya PMKS ini mampu mengatasi cabaran persaingan semakin sengit dalam landscape ekonomi semasa. Jadinya berapa banyakkah bentuk latihan yang dirangka untuk menambah pengetahuan peserta PMKS ini bila berhadapan dengan cabaran teknologi digital ini. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong. Saya jemput Yang Berhormat Penggalan Chepah. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Saya terus kepada butiran 30000 tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga tekun sehingga menyentuh tentang program usahawan berasaskan tani. Laporan tekun 2020 mencatatkan peratusan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perusahaan asas tani sebanyak 8% sejak tahun 1999 sehingga tahun 2020. Dan salah satu program yang mengkhususkan sektor pertanian adalah agripreneur muda dan skim pembiayaan kontrak I. Pada hemat saya, program seperti agripreneur muda ini perlu diperluaskan bagi menyuntik minat belia berumur 18 tahun sehingga 40 tahun untuk terlibat dengan pertanian bagi menyokong keterjaminan makanan dalam negara. Adakah kerajaan melalui tekun akan mempertimbangkan untuk membina rantaian sokongan usahawan tani yang berkesan bagi meningkatkan ekosistem perniagaan mereka dengan menjalinkan kerjasama dengan MAFI seperti MADA, FAMA, MARDI serta pembangunan kapasiti dan latihan pertanian. Tekun juga boleh menjalinkan hubungan strategik dengan syarikat korporat lain. Ini bagi menjadikan usahawan tani sebagai satu bidang profesional dan menguntungkan sekiranya bidang ini disokong dengan agensi penyelidikan dan diselia dengan agensi kerajaan yang berkepakaran tentang pertanian dan penternakan moden. Ini bagi meningkatkan nilai usahawan tani yang dibiayai oleh tekun selain mampu melahirkan lebih banyak usahawan tani yang berdaya saing. Butiran 020300 pembangunan franchise dan vendor. Saya ingin bertanya tentang iltizam kerajaan menyokong rantaian franchise dan vendor tempatan. Ini kerana negara dibanjiri dengan pelbagai jenama luar. Adakah kerajaan telah merangka dasar atau tindakan yang berkesan bagi menyokong usahawan Bumiputera yang mempunyai potensi dalam membangunkan berasaskan makanan, dan kerajaan perlu memberi sokongan kepada usahawan tempatan untuk meningkatkan potensi perniagaan melalui pembangunan franchise dan vendor bagi memperhebatkan jenama tempatan. Kempen beli produk tempatan juga boleh dilaksanakan sebagai satu cara untuk negara mempromosi produk tempatan selain ia disokong dengan R&D bagi meningkatkan kualiti barang keluaran Bumiputera. Butiran 050200 penyewaan kenderaan. Saya ingin bertanya kepada kerajaan berkenaan peruntukan besar yang diberikan untuk menyewa kereta. Ini berbeza dengan anggaran perbelanjaan kerajaan pada tahun 2022 di mana di bawah dasar baru kerajaan hanya memperuntukkan perbelanjaan untuk menyelenggara sistem BLEES,
serta peruntukan bagi penjaja dan peniaga kecil. Saya nak tahu apa justifikasi perbelanjaan tersebut dan adakah ini adalah merupakan cara untuk meningkatkan daya ekonomi rakyat. Yang kedua, bukankah dahulu kerajaan telah menyatakan komitmen untuk tidak membazirkan duit rakyat? Tuan Pengerusi, berkaitan dengan butiran 3000 juga tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga. Apa pandangan kerajaan dengan labeling daripada pemimpin tertentu yang mengatakan bahawa kalau PAS Perintah Kelantan dan PAS menang pilihan raya, negara jadi macam Taliban? Adakah ini juga boleh menjejaskan usaha kerajaan dalam perkara ini? Dan apa juga pandangan kerajaan terhadap setengah pemimpin yang pada 1 Disember 2019 hadir satu perhimpunan Parti Komunis Melaya di Selangor? Apakah ini juga menjejaskan pandangan pelabur-pelabur luar terhadap keamanan negara kita? Kalau nak dihidupkan semula Parti Komunis Melaya, sehingga ada salah seorang daripada pemimpin DAP, Ronnie Liu, hadir dan menyampaikan ucapan dalam program tersebut, ini juga mungkin boleh menjejaskan pandangan dan persepsi pelabur-pelabur terhadap keamanan yang ada dalam negara kita, kerana tanpa segan silu dan tak pernah minta maaf, dia hadir dan menyampaikan ucapan dalam program himpunan bekas-bekas ahli Parti Komunis Melaya. Dan ada juga di kalangan pemimpin dalam negara ini yang berkahwin sejenis, yang berlaku di Pulau Pinang, juga bekas pemimpin, bekas wakil rakyat kepada sebuah parti. Dan ini juga telah mencemarkan imej negara kita sebagai sebuah negara yang agama rasminya adalah agama Islam. Bagaimana perkahwinan sejenis boleh berlaku yang sungguh mengaibkan, sedih dan duka cita kepada masyarakat.